Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh start Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita pertemuan kita yang keempat kan? InsyaAllah betul kan? Betul tak? yang keempat. Yang keempat kan? InsyaAllah yang keempat. InsyaAllah tajuk kita malam ni pada permulaan menulis. Permulaan menulis ni sebenarnya dia bukan konsep bercakap sebenarnya ni. Sebenarnya dia praktikal. Ni first time lah nak cakap dia. Konsep yang kelas yang topik yang malam ni sepatutnya adalah praktikal. Tapi nanti di akhir kelas ni kita cubalah sekejap buat praktikalnya insyaAllah. Okay, permulaan menulis. Okay, topik yang malam ni pendahuluan, ini intro. Agak-agak kalau tanya soalan 3 kelas yang lepas, ada yang ingat lagi tak? Ada yang nak jawab tak? Tak apa. Awal ni saya nak ucapkan tahniah pada yang dah hantar artikel tu. Saya dah baca, dah semak dah. InsyaAllah semuanya bagus, cuma perkataan aja yang perlu diperbaiki, tempat letak kan. Ada yang perkataan yang tak perlu pun kata apa, macam kata hubung dia tapi diletak tak sesuai kat situ. Tapi secara keseluruhannya yang saya tengok artikel tu insyaAllah dah boleh lah menulis tu. Satu artikel tu saya tak nampak nama dekat mana. Tak tahulah. Nanti saya tanya Farah balik insyaAllah. Okay, insyaAllah pendahuluan bagi macam mana nak menulis intro, pendahuluan artikel. Dia tak sama macam kita menulis tesis atau buku kan. Kalau intro dia selalunya dia punya sinopsis keseluruhan kan. Apa dia panggil nama tu? Dah lama tak buat. Bukan dah lama, baru buat tahun lepas dah tak ingat dah. Ada yang ingat tak? Yang mana tu? Kan awal buku kalau kita menulis tesis tu dia bukan pendahuluan kan. Jadi dia buat apa depan tu? Rangkuman keseluruhan tu. Tapi menulis abstrak. Ingat tu. Bantu pun. Tapi nak kata kalau menulis artikel ataupun sebenarnya artikel atau menulis artikel ni dia macam-macam cara penulisan yang mula intro dia. Yang pertamanya kita kena ingat apa kita punya tema. Boleh tak, ada tak yang dah hantar artikel tu, kalau saya ambil contoh boleh tak? Boleh tak? Ada tak yang okey di-share kan? Boleh Farah? Boleh je. Kalau macam artikel dikongsi di sini. Boleh. Ada seorang yang Tak kongsi, saya bacakan. Saya baca. Tak apa, saya bacakan dia punya intro artikel dia kan. Yang sebelum ni saya cadangkan satu tajuk, kesan menghadapi PKP. Okay, Kak Dia sekat tu. Okay, Farah. Sikit.
hantar ke akhbar tempat lain, memang keluar, tapi kena olah sikit lah. Biasanya editor di media ni dia akan ikut tajuk yang disuka. Dia baca kita punya artikel tu, nanti dia bagi tahulah. Kalau kadang-kadang ada yang tak bagi tahu. Jadi dia olah tajuk tu. Saya nak kata intro ni memang sebenarnya macam saya kata awal tadi lah. Sebenarnya kelas ni patut dia praktikal. Dia bukan bercakap saja. Sebab dia kena buatlah. Dah 3 kelas sebelum ni kan. Jadi kelas yang keempat ni sepatutnya ialah jadi kita buat online kan. Sepatutnya itu kena sampaikan juga dengan Kak Farah sebelum ni. Kata intro kita tak membaca, bukan sekadar buku je kalau kita tak membaca isu semasa, tentu saya pun tak dapat info macam ni kan, macam mana saya nak tulis. Jadi macam mana rakyat mereka ni, rakyat Algeria ni merasakan dia ada peluang tapi rupanya tak. Hingga sampai satu tahap kuasa negara tu membenarkan sebagaimana berlakunya di negara Mesir. Apa berlaku kat Mesir? Ingat tak? Tahu tak? Jadi benda-benda tu macam intro ni memang intro tak terikat. Yang penting kita tahu tema apa kita nak tulis. Contohnya tema isu semasa sekarang, coronavirus ni. Kita tak bolehlah nak cerita pasal apa yang biasa-biasa, cuba cari sisi yang lain, kelainan yang lain supaya orang minat nak baca. Contohnya semalam saya baca satu artikel berita, artikel dekat media Singapura menceritakan dengan dengan pandemik ni rakyat dia dapat menjana kewangan. Kadang pelik. Memanglah dengan situasi kat negara ni macam mana. Tapi kat Malaysia pun banyak tapi jarang, bukan jarang, ada yang dah tulis mungkin tapi tak ada satu sisi yang menjadi daya tarikan supaya akhbar ataupun media ambil. Itulah, cuba tengok nanti. InsyaAllah saya share link tu lah kalau saya dapat jumpa balik. Semalam saya terbaca memang macam menarik lah. Lagi satu lagi di mana saya baca, Australia ada warga tua Islam sebabkan kena lockdown ni, warga tua ni boleh menghafal Al-Quran. Ambil masa 3 bulan dia menghafal Quran. Benda-benda yang unik tu kan, kalau kita jadikan dia satu dalam artikel kita buat cerita kisah negara kita. Contohnya macam kisah coronavirus ni kan. Dalam satu masa kita kaitkan macam mana dalam situasi yang sama di tempat lain, bagi tarikan pada kita punya tema tu. Kalau perasan satu contoh saya nak kongsikan. Siapa suka baca penulisan berita di Al Jazeera? Kalau tengok Al Jazeera tu, berita dia bukan selalunya berlapis-lapis. Ada yang perasan tak? Itu memang kalau siapa yang rajin tengok Al Jazeera punya ni website, memang ni lah.
kebanyakan berita atau artikel lah, kita fokus artikel semasa Al Jazeera ni memang berita dia, artikel dia tu bukan satu cerita sahaja. Itu suka juga saya nak cakap, memang nak tak nak memang kena banyak membaca dan rajin mencari isu hari tu. Macam baru-baru ni nak bagi tahu juga, kalau dekat Ikram memang dia memerlukan bahan-bahan sekarang. InsyaAllah dia nak tukar website baru kan. Jadi memerlukan bahan-bahan daripada ni lah, daripada orang luar. Apa-apa isu semasa yang terlintas nak tulis, boleh hantar. Saya tak share lagi link email-email untuk ni InsyaAllah sebelum habis kelas yang akan datang boleh juga diingatkan Tapi memang saya tak dapat nak katakan, nak fokuskan tentang pendahuluan ni, melainkan dia tak boleh lari daripada tema. Dia tingkat dia sangat kecil dan kena fokus pada apa tema kita. Bila dah kat isi tu bolehlah meleret cerita apa kita nak kongsikan tu. Tapi dalam tema ni, dalam pendahuluan, ketengahkan apa tema yang kita nak angkat. Contoh isu COVID-19 ni, yang sekarang kalau hangatnya, rumah ibadat dah buka, sekolah bakal dibuka juga, boleh kaitkan semua tu. Boleh jadi kita intro kita mulakan dengan perasaan masyarakat sangat teruja ke dengan khabar yang disampaikan oleh semalam tu, siapa yang sampaikan? Kita terangkan yang sampaikan tu siapa, dengan sekolah nak buka, dan hari ni kan bermula penuhnya buka surau dan masjid. Jadi benda-benda tu yang kita cuba ketengahkan supaya pendahuluan ni memang dia tak ada yang statik lah. Jadi dia menyentuh tema yang kita nak buat tu. Macam mana nak? Sebab benda ni benda yang kena praktikal. Dia tak boleh sangat nak teori je lebih. Okey. Ni antara poin-poin yang saya nak kongsi tadi. Boleh tukar slide, Farah? Tukar satu lagi slide. Ni antara contoh-contoh intro yang boleh diguna pakai. Antaranya yang macam saya buat, sebab tadi tu konsep yang saya ketengahkan tadi tentang apa? Ada ingat? Perpaduan nasional. Isunya tentang temanya perpaduan nasional, tapi isinya tentang apa? Tentang pilihan raya. Jadi ni antara yang contoh yang saya kongsikan ni. Boleh tengok slide. Jadi kita kena garapkan supaya pendahuluan kita tu tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Pendahuluan ni ada pendahuluan satu muka. Itu kalau kita nak buat artikel yang sangat panjang lah. Artikel kadang ada yang minta sampai, masa dulu pernah jadi kolumnis tu, memang syarikat penerbitan ni minta artikel dalam 1,500 patah perkataan. Jadi pendahuluan tu dalam setengah muka saiz A4 lah. Pendahuluan memang tak panjang, cuma kita kena fokus pada temanya. Okey, seterusnya saya nak kongsikan, selepas kita dah menulis yang pendahuluan tu, kita kena sentuh part yang bahagian keduanya, isu atau bahan yang nak disampaikan. Yalah, tema kita dah tahu apa kita nak tulis, tema tu. Contoh isu kemiskinan, ekonomi. Kita kena adalah
bahan-bahan untuk kita tuliskan supaya apa yang kita nak sampaikan tu sampailah maksudnya. Jangan kita tulis pasal politik tapi kita tak kaitkan politik yang yang semasa. Biasa kalau kita, ini saya cerita yang untuk hantar artikel di media-media atau saluran akhbar. Jadi kita kena letakkan kita punya skala menulis tu berdasarkan isu semasa. Kalau artikel lah, dia lain kalau kita hantar kat majalah. Majalah contohnya kita nak keluar majalah untuk majalah bulan depan. Majalah bulan depan tentulah isu pasal apa banyaknya bulan Ogos. Pasal kemerdekaan, pasal korban, korban tahun bulan 7 kan, 30 Julai. InsyaAllah 30 Julai. Tapi kita kena tahu juga isu semasanya apa. Kalau kita nak hantar di majalah. Kalau akhbar atau website ni, kita kena tahulah dalam minggu isu apa yang yang berlegar di media sosial minggu ni dengan minggu depan. Dia selalunya takkan lari jauh minggu ni atau minggu depan. Paling hebat pun isu yang hangat ni berlalu dalam seminggu atau sampai ke 3 minggu lah. Jarang sampai sebulan. Dan memang kena kita tahu apa yang kita nak sampaikan pada masyarakat. Ini kena berbalik 13 tip yang awal tu dan 5 tip yang sebelum ni. Semuanya kena kita kena tahu isu lah supaya kita tak ketinggalan dan kita punya artikel yang kita hantar tu diterima media. Okey, boleh teruskan sampai slide ke-11. Slide ke-11, fokus. Macam saya cakap tadi, dah lepas. Fokus. Saya dah sharekan yang dah sampai bawah. Antara yang pendahuluan yang kita kena ingat yang perlu ada tadi adalah tema. Lepas tu bahan apa yang kita nak sampaikan tu. Lepas tu dalam pendahuluan ni kena ada sikit suara hati kita. Maksudnya kita nak komen apa terhadap isu tu sikit je. Jangan banyak sebab pendahuluan ni dia bukan ni berkaitan isu yang isu yang mungkin yang kita sendiri rasai atau kita lihat. Jadi kita kena ada rasa tu lah Macam kalau nak kata isu hangat minggu lepas ke minggu ni? Minggu lepas. Cerita pasal speaker. Kita study sikit pasal speaker Dewan Rakyat. Apa dia punya ni? Sebab kita nak menulis contoh tema kita nak menulis tentang isu semasa permasalahan negara. Isu semasa lah ni kan. Jadi padahal speaker tu belum habis tamat tempoh dia lagi. Jadi nak ditukar. Banyak suara kita dengar, kita baca ulasan-ulasan semua tu. Jadi kita tengok bagaimana keadaan, bagaimana pandangan orang terhadap speaker ni. Speaker Dewan Rakyat bukan speaker radio tu Okay. Jadi saya nak ceritakan kalau dari awal kita dah tahu siapa dia kan. Kita ceritakan speaker sedia ada telah menunjukkan rekod yang baik lagi cemerlang dalam reformasi parlimen. Kita baca kisah dia, apa reformasi parlimen yang dia buat. Apa yang beliau buat kan. Serta tidak memihak kepada mana-mana paksi parti. Itu yang utamalah. Jadi nak kaitkan kita kena intro ni kita kena ada fokus pada tema. Kita nak ceritakan seorang speaker ni padahal dia belum habis lagi tempoh dia, kenapa nak ditukar dengan yang lain sedangkan dia tak mempunyai rekod yang tidak baik. Rekod dia baik je kan. Dikatakan ramai ahli parlimen kata beliau ni seorang yang tidak memihak kepada mana-mana paksi parti. Jadi benda-benda tu
macam mana kita nak dapat? Jadi dengan membaca dan melayari website-website yang apalah yang sepatutnya, supaya kita tak hilang kita punya intro kita tu, kita punya pendahuluan tu jadi menarik. Kita petik juga dalam artikel, kita boleh petik apa yang orang kata. Contohnya kita nak kata PM kata apa kan, kita ambil ni lah, pengarah kesihatan kata apa dalam artikel. Sekejap Okay, macam yang saya kata tadi pasal isu masjid lah, imarahkan masjid atau surau. Ini saranan siapa? Saranan Menteri Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi kalau dalam artikel, biasanya dalam berita kita selalu nampak kan, dalam artikel pun kita boleh memetik kata-kata. Macam mana kata-kata dia dalam kenyataan di semalam. Dia kata bermula minggu ini, aktiviti mengimarahkan masjid termasuk majlis ilmu yang lazim diadakan seperti kuliah subuh, zuhur, asar, maghrib, duha, kelas fardu ain, kelas pengajian Al-Quran dan sebagainya boleh diadakan. Jadi kita terus pada cerita kita balik. Tema kita tadi apa? Imarahkan masjid. Jadi kalau ada yang terbaca tak dekat luar negara, orang yang dengar azan, setelah lama tak dengar azan kat masjid tu, dia berlari. Video dia viral. Ada tak yang tengok? Boleh buka ni lah mic. Ada tak yang tengok video dia? Ada. Saya lupa nama. Ada. Siapa pemain apa? Pemain rugby eh? Tak ingat, tapi ada tengok lah dia berlari, dia semangat pergi masjid. Kan? Jadi macam nak kata macam tu sekali, itu pun boleh jadi bahan berita. Dan banyak bahan menulis lah, nak kata berita atau artikel kan. Artikel tu ditulis dalam bahasa Arab, dalam, saya tak ingat dalam portal apa, memang sangat banyak orang share kan. Saya pun minggu lepas ke hari Isnin saya tengok. Jadi memang macam tu sekali, nak kata sebab dah lama kan, dah lama tak ni, apa nama dia dia sangat gembira dengan pembukaan masjid. Pemain bola keranjang, Muslim Amerika Syarikat US. Macam mana tersebarnya video tu, dan ada orang buat artikel tentang tu. Artikel dia pun sangat sangat menarik dibaca, tapi dalam bahasa Arab lah, dan sangat banyak orang share. Kita rasa seronok kan kalau penulisan kita tu banyak orang share. Padahal intro yang orang tu buat, sekadar dia bagi tahu je. Seorang tersebar video seorang pemain bola keranjang Muslim dari Amerika Syarikat. Dia bagilah tahu nama orang tu, berlari kegembiraan setelah mendengar iqamah dari sebuah masjid di Qatar yang baru dibuka. Maksudnya dah sekian lama kan orang merindukan dengan azan, dengan ni. Padahal sebelum tu dia nak bersolat dengan keluarga dia. Dia sangat ringkas tapi orang share dia sangat banyak. Masya Allah kan, sesuatu yang baik itu kita pun seronok bila tengok orang share kan. Saya bagi link dia buat ada yang belum tengok kan. Dekat Instagram. Tapi nak kata kita menulis tu jangan terlalu macam pendahuluan ni memang suka saya cakap, memang dia tak ada terikat dengan apa-apa, cuma jangan lari daripada tema. Faham tak agaknya sampai setakat ni saya sampaikan dah setengah jam lah ni. Lebih kurang setengah jam. Saya pun sebenarnya susah juga part ni nak sampaikan sebab part ni memang praktikal hakikatnya. Jadi sebenarnya ni masa menulis sebenarnya ni. Dia bukan masa saya bercakap lagi. Okay, tema seterusnya
Boleh teruskan? Apa fokus boleh teruskan? Teruskan lagi. Ni yang saya kata tadi, bila dalam pendahuluan pun kena masuk sikit bahan apa, isu atau bahan apa yang kita nak sampaikan dari yang tema tadi. Okey, teruskan. Kenapa saya kata zahirkan suara hati ni? Macam tadi ada artikel ni sekejap. Dia menzahirkan apa yang dia rasa tu, dia kena dia tuliskan sedikit tapi bukan meleret. Contohnya dia melihat bagaimana keluarga pesakit COVID ni. Ialah bila ada keluarga dia, ahli keluarga dia yang meninggal, dia tak dapat ikuti pengurusan jenazah ni seperti kematian yang biasa kan. Itu memang nak kata suara hati lah. Betul, jangan kita meleret setakat tu. Okey, teruskan yang lain. Tapi pendahuluan memang tak ada, dia tak perlu panjang sangat dan tak perlu apa nak kata, dia tak perlu meleret lah. Tapi suara hati tu sikit je masukkan supaya kita dapat sampaikan apa kita punya topik yang seterusnya. Bila nak masuk ke isi tu, kita dah nampak, kita dah kongsikan dekat pendahuluan tu, baru kita huraikan ketika paragraf yang seterusnya, para yang seterusnya. Okay, seterusnya yang keempat. Dalam pendahuluan pun kita kena visualkan tema ni. Contoh macam tadi kita ambil satu isu tentang masjid dibuka. Kita tengok apa perasaan orang lain. Kita visualkan apa, bukan perasaan kita saja. Jadi kita ambil situasi keadaan orang lain. Dia menulis ni ada kalanya memang kita perlu menterjemahkan apa sahaja yang kita rasa, tapi kalau nak tulis artikel yang panjang boleh je berjela kan, tapi visual tema ni kita kena tengok keadaan. Contoh kita tengok macam mana norma baru yang dihadapi masyarakat sekarang apabila terjadinya pandemik ni kan. Apa contohnya, orang pergi macam keluar dengan pakai mask ni kan, dengan pergi ke pasaraya beratur. Macam baru-baru ni anak buah saya pun tengok, dia kata, Mak Su, kenapa orang nak beli makanan kat warung pun kena beratur. Macam dia pun 4 tahun, dia pun pelik kan. Tak pernah terkurung. Jadi macam bila dia tanya macam tu, itu adalah satu bahan untuk kita menulis juga sebenarnya. Bila ada anak-anak kecil ni dengan persoalan-persoalan dia, mungkin kita pun tak terfikir kan. Okey, seterusnya. Sebenarnya inilah dia punya dah sampai tahap menulis ni. Macam mana Farah? Sebenarnya dah sampai tahap menulis ni, dia bukan bercakap lagi dah ni sebenarnya. Okey, dah sedia dah nak menulis? Okey, sedia tak sedia saya harap saya ada sediakan tiga soalan. Mungkin boleh pilih, boleh tak fikir sekejap ke, InsyaAllah minta kat Allah idea tu datang. Yalah, ada 3, pilih salah satu tema yang mana boleh buat. Saya bagi 10 minit boleh tak sebelum kita habis kelas ni? Okey tak? Boleh tak bercakap semua kejap? Okey ke tak? Okey. Boleh Okay. Dia ada tema, dia ada 3. Satu kehidupan, satu lagi pengorbanan, satu lagi isu semasa. Isu semasa ni sangat banyak, tapi tak kisah pilih. Ni sikit je, boleh laju. 5 minit boleh tak? Boleh tak buat sikit?
Nak Praktikal kena je. buat apa pendahuluan ke? Yelah pendahuluan je. Boleh? Boleh harap semua boleh Pilih salah satu tema tu, kehidupan, pengorbanan atau isu semasa. Isu semasa ni sebenarnya sangat banyak. Okay, boleh mula sekarang sampai 9.50 boleh? 8 minit. Okay, insyaAllah. Okay. Cuba. Minta doa banyak-banyak, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan, insyaAllah.
Okay, 2 minit lagi insyaAllah. Okay dah. Dah siap dah semua? Ha? Belum. Oh belum? Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Okay, dah siap dah? Macam bosan je saya punya karangan. Jangan. Biasalah. Kalau kita menulis sendiri tu, kita macam-macam rasa dia. Tapi biasanya bila tulis yang pertama tu, InsyaAllah akan banyak dia punya edit lepas tu. Boleh share Naimah? Apa? Boleh share kan, kongsikan? Share kat mana? Nak share kat mana? Dekat chat ke? Dekat WhatsApp ke? Malulah. Bercakap. Kita nak belajar kan sama-sama kan? InsyaAllah kita nak belajar sama-sama kan? Saya tak tahulah apa tema yang saya pilih Kak. Okey. Sekejap Saya share dekat chat. Okay. Kak Tiza. Ya? Umairah kata dia dah buat tapi berapa ayat je muncul dalam kepala. Lepas tu bercelaru. Betul. Kadang-kadang benda ni memang
memang apa, kita nak buat secara langsung ni memang cabaran lah. Tak dinafikan. Saya pun mula-mula sebelum masa mengikuti bengkel awal-awal dulu macam tu juga. Tak apa, kita cuba je mana yang boleh kan, insya-Allah. Kita belajar. Naimah ambil topik apa Naimah? Tema apa? Ke kita nak baca je? Bolehlah bacakan. Dia tak sudi nak kongsikan. Ke dia hantar di mana ni? Banyak tu idea Naimah. Betul lah. Tapi memang pendahuluan ni memang kita kena ingat apa tema yang kita nak buat tu. Dia tak panjang sangat dan tak pendek sangat. Dan masukkan elemen-elemen yang dah dikongsikan tadi. Apa? Tak dengar. Naimah. Nanti Sebenarnya dia off mic ke tak tu? saya Tak jelas Naimah. Okay, Naimah okey ke? Okey lah, saya tak nak membazirkan masa yang berjalan panjang ni. saya share 2 kali. Saya buat share tema Share kat mana? Kat chat. Okey. saya tak Okey. Sekejap saya baca kat chat. Banyak idea Naimah, menarik. Tengok intro dia macam mana Kita sama-sama tengok. Ni yang Naimah ambil isu semasa Betul. Itu semasa. Okey. Ada tak elemen yang saya kongsikan tadi dalam pendahuluan yang Naimah buat ni? Ada siapa nak jawab soalan saya? Ada tak elemen yang saya katakan tadi apa? Yang 5 tadi sebelum tulis tema, lepas tu bahan yang nak disampaikan, zahirkan suara hati tu, visualkan tema, tertulis. Ada tak dia punya 5 elemen ni dalam penulisan pendahuluan yang Naimah buat ni? Ada yang nak komen? Kalau yang zahirkan suara hati tu ada ke? Itulah, cuba baca betul-betul. Bagi saya ni satu permulaan yang baik, pendahuluan yang baik, insyaAllah. Cuba tengok dia punya permulaan dia macam mana. Manusia sangat terdedah dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Agak-agak kalau kita baca kita nak tahu tak apa benda dia nak sampaikan sebenarnya. Jadi bila kita teruskan, kita akan nampaklah apa sebenarnya tema yang dia nak sampaikan. Semua orang tidak mahu ketinggalan dengan kepelbagaian gadget yang ada di pasaran.
dengan adanya gadget seperti telefon pintar, manusia dengan mudahnya boleh mengakses kepada apa-apa maklumat yang hanya boleh didapati apabila adanya sambungan internet. Dan huraikan ni, platform media sosial juga turut berkembang. Menarik? Oh, maksudnya tu tajuk ke apa? Ulang balik. Platform media sosial juga turut berkembang. Kalau dahulu kita hanya ada email, Friendster sebagai medium untuk menghubungkan kita dengan manusia lain. Tetapi keadaan berbeza sepenuhnya sekarang. Sebut saja Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest. Rata-rata anak muda mempunyai akaun kepada platform. Ini bagi saya permulaan yang bagus. Sambung lagi Naimah. Jadikan satu artikel. Saud cabaran macam inilah. Memang dia pendahuluan ni memang tak terikat dengan apa-apa kecuali kita tahu apa yang kita nak sampaikan. Iaitu kita tahu tema apa yang kita nak ketengahkan. Macam ni kita nampak dia nak cerita pasal apa? Pasal apa? Ada tak yang rasa yang boleh jawab ni? Apa dia punya tema sebenarnya ni? Tema dia memanglah isu semasa. Itu yang ni kan. Apa dia punya tajuk yang kita nampak dia nak ketengahkan ni? Perkembangan teknologi kan. Dia tu sesuatu yang kadang kita tak terfikir, tapi benda tu kita lalui setiap hari, kita guna pakai setiap hari. Jadi boleh. Naimah, teruskan, habiskan satu muka Habiskan, selesaikan satu muka surat. Okay. Cuba. InsyaAllah boleh. Ada lagi yang nak kongsikan? Ke nak tunggu saya bagi hadiah baru nak kongsikan ni? Tu ada lagi yang dah siap? Memang pendahuluan ni tak dapat. Memang mana-mana saya pergi bengkel penerusan memang dia tak dapat nak komen panjang sebab itulah apa yang kita nak sampaikan pada isi. Kalau isi kandungan tu, isi kandungan artikel atau penulisan yang lain tu memang boleh banyak dikomen, bersesuaian tak dengan tema dan pendahuluan yang ditulis. Dia bukan rumusan tapi dia mukadimah, permulaan pada penulisan kita yang seterusnya. Memang kalau awal-awal ni memang kalau nak susun-susun pendahuluan, isi parah 1, parah 2, parah 3 sampai seterusnya tu memang mencabarlah. Kalau nak ikut kelas ni, memang malam ni tentang pendahuluan lah ceritanya. Pendahuluan ni, isi dan penutup ke apa, itu sebenarnya praktikal. Jadi benda yang kita dah pelajari dia punya teori sebelum ni. Jadi inilah masanya sebenarnya kena buat, bukan mendengar saja lagi. Sebab inilah walaupun online kan sepatutnya saya kena bagi tahu Farah sebenarnya macam tu, tapi saya pun tak teringat. Malam ni memang kena inilah praktikalnya. Tapi tak apa. Apa yang contoh macam Naimah buat ni dah nampak kan? Macam saya kata dia tak terikat tapi dia tetap ada dan tak lari dengan tema yang ada tu. Okey. Ni kita dah buat latihan ni. Ada apa-apa yang nak dikongsikan tak untuk malam ni? Naimah, teruskan siapkan tu Saya nak bagi hadiah buku ni. Ada yang nak buku tak? InsyaAllah. Buku apa? Tajuk dia rahsia. Taklah tajuk dia. Tak tahu lah. Dah baca ke? Ada yang dah pernah baca ke? Penulisan dia saya sangat suka. Nampak tak? Saya on ni kamera. Saya pun tak perasan. Saya tak on kamera Saya tak nampak apa-apa. On. Kenapa saya tak nampak kat sini pun? Saya pun tak nampak yang saya punya. Ramai. Macam mana saya? Mana dia hilang? Semua apa? Nampak tak buku ni? Nampak orang
Orang-orang biasa. Nampak tak? Wah, best. Ada yang nak tak? Ada yang nak tak? Apa tajuk dia Kak? Saya tak nampak. Pakai semut mata. Nak. Orang-orang Orang-orang tak ada biasa gambar. karya Andrea Hirata. Apa tu? Kalau siapa yang ikuti penulisan dia ni, saya sukalah nak kongsikan. Dia ni menulis tentang pendidikan. Tetapi kali ni dia menulis tentang penyiasatan. Okay, semua. Penyiasatan. Dan dia ni masukkan juga elemen pendidikan dalam penulisan dia. Tak apa, mana tahu suatu hari nanti boleh menulis novel ke kan? Ataupun paling tidak mungkin Farah boleh cadang ataupun cadang atau usulkan kepada yang sepatutnya buat karya bersama ke. Saya dalam bengkel yang saya buat sebelum-sebelum ni memang itu saya sarankan dulu. Bila dah ada buku, insya-Allah dah ada buku pertama kan. Walaupun kita buat satu kisah, contohnya kisah tentang diri kita. Siapa pernah baca buku epistolary? tak pernah. Macam pelik dengar kan? Tak pernah. Apa maksud epistolary? Surat yang dihantar tanpa balasan. Epistolary tu bahasa mana Saya tak ingat bahasa negara mana. Tapi nak kata sebaiknya mungkin perancangan untuk seterusnya lepas ni buat penulisan kumpulan. Contohnya hasilkan satu buku tapi bagi tema norma baru ke, buat yang ikuti kelas ni, insya-Allah pasarkan. Bila dah ada karya, maksudnya penulisan kita kita dapat pegang tu, dia punya rasa dia masya-Allah memang rasa macam nak menulis lagi. Itulah yang petua yang saya dah dapat dan saya dah lalui, memang seronok. Bila kita dah boleh menulis tu, kita dah hasilkan buku, kita dah ada bahan ya memanglah bila dah ada buku tu kita rasa macam wah, boleh juga aku menulis kat situ lah kita kena cabar diri kita. Harap Farah take note lah benda tu. Maksudnya peserta-peserta yang ikuti ni jangan bagi dia orang lepas. Ikat dia orang supaya menulis. Okay. Sebab kita banyak saluran ni, yang saluran tu lain. Kita nak yang sesama kita ni hasilkan. Dari situ saya belajar bila saya buat artikel berkumpulan dengan orang-orang yang lain, memang rasa macam wah, boleh juga sebab dia ada yang edit kita punya bahasa, kita punya penulisan tu. Boleh nanti saya boleh tunjukkan buku tu. Tapi ni siapa yang share tadi tu dengan yang 3 orang dah hantar artikel tu, insya-Allah saya bagi buku ni. Farah nanti boleh. Farah dah ada kat Serdang ke? Tak ada lagi. Farah dapat lah. Dah ada. Siapa rasa dia dah ada yang dah bagi artikel tu dengan yang share tadi tu? Siapa? Naimah Naimah. InsyaAllah nanti. Cerita dia memang sangat tapi ni terjemahan bahasa Melayu dia. Terjemahan bahasa Melayu dia memang tak sangat lari lah dengan bahasa Indonesia dia. Mungkin ada yang pernah baca ni, Laskar Pelangi. Pernah tengok filem dia, inilah penulis dia, Andrea Hirata ni. Okay, nanti kalau agak terlupa, tolonglah ingatkan Farah ada 3-4 orang lah masuk yang tadi, insyaAllah. Yang lain tu untuk akan datang ada. Kena sama-sama lah kongsikan apa yang boleh ni. Jadi memang pendahuluan ni macam saya kata awal-awal tadi, dia tak boleh lari dengan praktikal. Maksudnya dia kena buat. Dia kena buat baru kita nampak macam tadi Naimah dah kongsikan. Kita dah nampak elemen apa yang dimasukkan, sesuaian atau tidak. Sebenarnya bila kita dah buat tu baru kita nampak, oh aku punya penulisan ni Naimah boleh teruskan sekali lagi saya ingatkan. Naimah teruskan Okay, ada apa-apa nak dikongsikan ke? Kak, saya
saya nak tanya. InsyaAllah yang akan datang macam praktikal jugalah. Dia tak boleh juga sekadar teori. Okay. Nak tanya. Okay, silakan. Pasal visualkan tema tu, maksudnya macam kita bagi contoh situasi Betul? Macam kat sini dia masukkan apa tadi? Platform media sosial juga turut berkembang. Dikaitkan kalau dulu kan. Maksudnya dia dah flashback balik. Kalau dulu kita hanya ada email, Friendster ni dia punya konsep macam bercakap lah. Kalau dulu kita hanya ada email, Friendster sebagai medium untuk menghubungkan. Betulnya kat sini ayat dia untuk berhubung dengan manusia lain. Panjang sangat ni, sebagai medium untuk berhubung dengan manusia lain, tetapi keadaan berbeza sepenuhnya kini. Dia dah cukup cantik, boleh ulah ayat tu lagi lah dan ringkaskan sikit. Okay, yang lain ada nak share apa-apa? Saya harap lah, mudah-mudahan dah ada artikel lah lepas ni, kelas yang seterusnya ada untuk isi kan. Jadi buat apa-apa artikel yang boleh kita bincangkan, sebab topik yang sampai akhir ni insyaAllah bukan teori semata-mata tapi kena ada praktiknya, maksudnya ada yang buat dan boleh kita bincangkan. Okay maksudnya yang akan datang bukan sekadar mendengar je, ada interaksi. Boleh semua Okay, insyaAllah. So ada latihan seterusnya. Okay, ada apa-apa lagi? Yang lain? Latihan seterusnya kena tulis apa-apa artikel. Buat apa-apa artikel. Nanti yang artikel dah hantar tu ni saya emailkan kat ni. Saya dah komen dah. Tapi kalau dapat bercakap dengan yang penulis tu bagus juga. Nanti saya cakap dengan Farah. Kalau akak nak saya bagi nombor dia orang boleh. Tak apa, nanti cakap dengan Farah nanti insyaAllah. Okay? Ada apa-apa yang nak memang pendahuluan ni memang tak boleh nak bercakap je. Memang saya kena ulang juga. Sebab saya rasa dengan penyampaian saja tanpa ada dia punya bahan memang satu tak nampak kan. Macam tadi Naimah dah kongsikan, jadi semua boleh ambil lah macam mana dia punya flow tu, boleh ikut lah dia punya penulisan tu insyaAllah. Okay, saya harap untuk kelas akan datang dah ada penulisan artikel. Kalau dapat hantar sebelum tu lagi bagus insyaAllah. Boleh InsyaAllah. Okay, saya serahkan kepada Farah. Boleh insyaAllah. Okay, kelas kita pada hari ini sudah alhamdulillah habis. So nanti kita akan ada kelas yang terakhir bersama dengan Kak Tiza pada minggu hadapan. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi kita, siapa yang nak bercakap lagi ke? Cakap lah. Nak lari mana? Cakap lah. Tak tu baca komen ni. Kalau tak ada siapa nak cakap apa-apa, komen ke apa ke pada hari ni, apa yang dia dapat ke. Kalau tak ada, kita ada apa-apa nak? Ada apa-apa nak tanya soalan? Kalau tak ada, Kim, saya nak tanya. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Farah. So Naimah nak tanya. Naimah nak tanya apa? Kak Ikin nak tanya dulu tu. Oh, ya ke? Nak tanya apa? Kan nak bagi cadangan lah. Kalau minggu depan macam menarik lah kalau boleh hantar pendahuluan masing-masing. Lepas tu boleh Kak Atiza komen on the spot ke. InsyaAllah. Boleh hantar macam Kak kalau Farah. hari ni pun macam contoh Naimah, satu contoh Naimah tu kan
kalau banyak macam lagi jelas lah, lagi faham. Itulah Naimah, selesaikan sampai habis sampai penutup. Aduh lah. Saya setuju dengan Kak Ikin. Okey, Lepas tu insyaAllah. saya nak tanya soalan kat Kak Okey. Triza. Contoh kan kalau kita dah buat artikel, kita macam dah shock lah menulis kan. Lepas tu kan tiba-tiba kita stuck. Oh, masa hari tu tak ada jawab. Tak masuk Minggu lepas ke? Dia dah jadi. Minggu lepas kan? Minggu sebelum tu rasanya kan. Biasa yang akak sendiri buat ataupun yang apa, mentor-mentor mengajar, bila start tu berhenti je. Alah, macam kita lalu kat traffic light lah, dah merah kan, berhenti je lah. Jangan kita paksakan, jangan kita kalau bahasa apa, psikologi penulisannya, jangan kita zalimi atau dera kita punya fikiran. Dia nak rehat lah tu. Ada orang jenis bila dah start tu, dia nak juga menulis, boleh. Dia buat apa yang dia suka. Contoh, dia nak mencari idea dengan dia membaca. Ataupun dia tidur dulu kejap ke, ataupun dia pergi pantai ke, dia pergi buat air kopi ke. Ada jenis macam-macam orang yang dalam bengkel yang saya pernah pergi, memang ragam tu memang ada. Kalau Puan Nisa Harun kata, bila dah start tu, rehatkan diri sahaja, tak payah buat apa-apa, tak payah nak menulis, nak paksa lagi fikiran yang dah sedia penat tu, yang kita tak nampak kan dekat kepala kan fikiran gitu tu. Jadi kita bagi dia rehat. Dia macam-macam, ikut masing-masing juga. Ada yang jenis nak teruskan juga sebab deadline dah dekat, jadi dia rehat sekejap atau dia minum air kopi ke Milo ke apa-apa. Jadi lepas tu dia berusaha menulis. Dan saya suka sarankan bila nak menulis tu, insyaAllah semua dalam Islam kan, yang Islam ni, saya sarankan ambil wuduk. Kalau tak dapat nak lakukan solat sunat tu, ambil lah wuduk. Sebab itu satu macam terapi lah seorang Muslim bila nak buat tu supaya kita pun mudah ilham tu datang. InsyaAllah cuba nanti kita buat kompilasi lah. Farah kompilasi apa nama nak bagi. Farah fikirkan nanti insyaAllah. Okay, ada lagi? Yang lain yang diam ni tak nak bersuara ke? Jangan Apa lagi? malu-malu. Nama siapa? Farah Zafira. Oh, Farah ni ada dua Aisyah, ada Humairah dua, Siti Humairah Khadijah, Nurul Syahidah. Ada yang nak bersuara lagi? Okay, serahkan pada Farah insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum. Sekejap, nak ambil gambar tak? Tak apalah. Allah nak iman. Ada live pula. Dah sampai keluar. Tak. Okay. Boleh jugalah ambil jelas gambar. Nak ke? Kalau nak buka video. Gambar skrin tu. Ada ke yang nak buka? Okay. Okay. Hai Hadijah. Okay. Senyum. 1, 2, 3. Okay, dah. Okay dah. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalam. Bye.